السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد الذي بسببه ننال البركات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه المطهرات. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita dapat sambung balik pengajian kita dalam kitab ringkasan Risalah Adab Sulukil Murid. Terjemahan dia adab pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana inilah yang sangat-sangat kita perlukan. Apabila diri kita, hati kita kosong daripada Allah, kosong daripada kebesaran Allah, hati kita kosong daripada takutkan Allah, maka otomatik akan masuklah cinta kepada selain daripada Allah. Apabila hati ini dia tak risau untuk mencari redha Allah, maka dia akan risau, sibuk fikir untuk cari keredaan orang lain. Dia sibuk, dia risau, fikir, takut dia punya orang tu tak suka dekat dia, tak redha dengan dia. Dia takut, dia risau, dia punya bos tak suka dengan dia kena buang kerja. Dia risau, dia takut kalau dia punya pegawai atasan tak suka dengan dia kena buang kerja. Sebab apa? Apabila hati manusia ni, macam mana saya pernah sebut sebelum ini dalam surah Azab, dia cinta ini sepatutnya adalah milik Allah. Apabila seseorang itu dia hanya cinta pada Allah, dia risau untuk cari redha Allah, dia berusaha untuk cari redha Allah, maka otomatik dia tak akan risau kalau orang lain tak suka pada dia. Allah nombor satu. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak usahakan untuk kita dekatkan diri kita pada Allah, kita tidak usahakan untuk Allah redha dengan kita, macam mana yang kita telah baca pada muka surat sebelum ini. وَمَنْ أَرَادَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. Apabila hati-hati seseorang itu dia tidak redha, dia tidak berusaha untuk mencari redha Allah, maka otomatik dia akan berusaha untuk mencari selain daripada Allah, iaitu dunia. Dan apabila dia sibuk untuk mencari dunia, macam mana kita baca dalam muka surat ketiga sebelum ini, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ, Allah dah tegur, Allah dah beri amaran, Allah dah beri peringatan di dalam Al-Quran Suratul Isra ayat ke-18. Man kana yuridul ajilah, barang siapa mengejar dunia, matlamatnya dunia, dia lupa untuk redhakan Allah, dia lupa berusaha untuk mencari Allah, untuk mencari redha Allah, maka sebenarnya dia yang rugi. Kenapa? Allah hanya akan beri dunia, ajalna lahu fiha ma nasha'. Allah hanya akan beri dunia bukan bergantung pada usaha kita. Orang yang anggap dia akan dapat dunia, dia akan dapat kemewahan, dia akan dapat harkat, dia akan dapat apa dia nak bergantung pada usahanya, sebenarnya dia salah faham. Allah dah beritahu dalam surah Al-Isra ayat ke-18, dia hanya akan dapat apa yang Allah nak bagi, bukan apa yang dia usahakan. Seseorang itu dia boleh bagi seluruh hidup dia untuk cari dunia, cari kemewahan, dan dia lupa untuk usaha untuk cari redha Allah. Allah boleh tak bagi dia. Dah banyak contoh kita nampak. Hanya orang yang Allah nak, Allah akan bagi. Dan yang keduanya, apa bilangan yang Allah nak bagi. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang seterusnya Allah tarik perhatian. Untuk kita apa? وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, untuk kita cari akhirat, cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan kita, mudahkan kehidupan kita, berkatkan rezeki kita. Jadi kita sambung balik muka surat keempat. Muka surat keempat, perenggan yang keempat. Adapun, jadi pengarang kitab Imam Syekh Abdullah bin Anabi Al-Haddad dia menulis, adapun orang-orang yang rugi ialah mereka yang sentiasa mengejar dunia,
Al-Quran telah memberi gambaran buruk tentang kedudukan mereka. Mereka lah orang yang mengejar dunia semata. Kena faham Orang yang mengejar dunia semata. Kalau seseorang itu dia berusaha berlandaskan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dia berusaha bekerja, niatnya adalah untuk mencari redha Allah. Ya Allah, macam mana saya pernah sebut sebelum banyak kali, dia usaha, dia kerja untuk agar keluarga dia tidak meminta-minta dengan manusia. Dapat pahala. Dia kerja, dia usaha untuk mencari nafkah, untuk beri makan kepada isterinya. Macam mana yang Rasulullah SAW beritahu kepada Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, apa jua yang harta suapan yang kau bagikan kepada keluarga, kepada isteri, itu pun boleh jadi sedekah. Jadi sebaliknya, kalau seseorang itu niat dia adalah untuk mencari redha Allah, apa dia buat dalam kehidupan dia berlandaskan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bekerja pun, ya Allah bagaimana engkau boleh redha dengan aku. Dia makan pun, ya Allah bagaimana aku boleh beribadah pada engkau supaya engkau redha dengan aku. Dia tidur pun, dia akan baca doa ikut sunnah Rasulullah. Kenapa? Sebab itu supaya Allah boleh redha dengan dia. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu fikir dia, matlamat dia, risau dia bukan untuk Allah, bukan untuk mencari redha Allah, maka perkara yang Allah larang pun dia sanggup untuk langgar. Perkara yang Allah kata tak boleh buat, dia sanggup untuk buat. Kenapa? Dalam hatinya, matlamatnya, fikir dia, risau dia bukan untuk redakan Allah. Siapa? Allah larang. Tak apa. Nanti kemudian boleh bertaubat. Sanggup dia keluarkan perkataan sebegitu, dia tak risau Allah murka dengan dia. Tak boleh buat begini, makruh ni. Alah makruh je. Apa maksud makruh? Makruh maksudnya benda yang Allah tidak suka, walaupun kita tak dapat dosa. Tetapi bagi kita Allah murka, Allah tak suka, itu perkara yang kecil. Kenapa? Sebab hati kita kosong, matlamat kita tiada untuk kita mencari redha Allah. Sebab itulah kita kena perbaiki hati kita. Bagaimana apa jua perbuatan kita adalah untuk mencari redha Allah. Sebab itu Allah telah terangkan dalam Al-Quran, wa ridwanun minallahi akbar. Keredaan Allah adalah benda yang paling besar. Keredaan Allah benda yang paling penting. Seseorang yang dapat Allah redha dengan dia macam mana para sahabat. Title para sahabat, kalau kita baca kisah para sahabat, apa dia? Radhiyallahu anhu. Allah telah redha dengan mereka. Sahabat Allah telah redha, maka mereka telah berjaya di dunia dan juga di akhirat. Maka sebab itulah bagaimana kita boleh betulkan niat kita, matlamat kita, tujuan hidup kita. Apa cuma kita buat adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sama baca. Mereka lah orang yang mengejar dunia semata sehingga lupa kepada akhirat, seolah-olah mereka tidak lagi beriman dengan hari akhirat. Ataupun boleh jadi mereka beriman tetapi tidak beramal untuknya. Orang yang mengejar dunia semata. Pengarang kitab kata ada dua jenis orang. Yang pertama apa? Memang dia langsung tidak beriman dengan akhirat. Dia tidak percaya Allah. Dia tidak, akidahnya tidak percaya Allah. Ataupun apa? Dia beriman, golongan yang kedua, tetapi tidak mahu beramal untuk akhirat. Dua golongan. Maka pengarang kita akan sebutkan apa? Golongan pertama, iaitu orang yang tidak percayakan akhirat, ialah orang yang kafir yang kekal dalam neraka. Golongan yang kedua, iaitu orang yang beriman, dia tahu akhirat itu ada, redha Allah itu penting, cara hidup Rasulullah itu penting, tetapi dia tidak mahu beramal. Orang yang kedua ialah orang yang fasik, yang bakal mengalami kerugian. Dan ini yang kita tak nak. Kalau kita rugi dalam dunia, kita buka bisnes, kita rugi, masih ada lagi second chance, peluang kedua. Boleh buka bisnes baru, boleh buat pinjaman baru. Itu kalau rugi dekat dunia. Tetapi kalau kita rugi dekat akhirat, bila kita tinggalkan dunia ini, masuk dalam kubur, ya Allah, rupanya amalan tak boleh nak bantu. Allah pula tak redha dengan cara kita hidup. Dekat akhirat pun tak ada siapa nak bantu kita sebab kita belakangkan cara hidup Rasulullah. Apabila kita rugi dekat akhirat kelak, alangkah ruginya kita, rugi penyesalan yang tidak akan berakhir sampai bila-bila. Yang mana kita pernah baca sebelum dalam tafsir, iaitu seseorang itu kalau dia dah rugi dekat akhirat, natijah dia apa? Dia sanggup makan tangan dia. Dalam juz yang ke-19 Allah kita pernah baca dia punya tafsir. Setengah ulama kata nak menunjukkan bahawa penyesalan
Sebab dia dah menyesal. Tak boleh nak patah balik ke dunia, tak boleh nak beramal lagi, tak boleh nak cari redha Allah lagi, tak boleh nak ikut cari hidup Rasulullah lagi. Maka dia akan gigit dia punya jari. Tetapi setengah ulama tafsir beritahu apa? Dia akan gigit tangan dia sehingga ke lengan. Nak tunjukkan betapa menyesalnya, tetapi penyesalan tersebut sudah terlambat. Jadi masa yang kita ada kat dunia ini, bagaimana kita boleh cari redha Allah Subhanahu Wa Taala? Kita berusaha untuk hidup kita. Tetapi dalam apa juga kita buat dalam hidup kita, matlamat dia, tujuan dia, niat dia adalah untuk cari redha Allah. Maka setiap yang kita lakukan akan mendapat pahala. Beza. Seorang yang datang ke masjid, ke rumah Allah, dia datang contohnya niat dia salah. Dia datang ke masjid contohnya untuk menunjuk-nunjuk amalannya. Dengan seseorang yang datang ke masjid ke rumah Allah, niat dia untuk mencari redha Allah. Seseorang yang datang ke masjid, niat dia adalah untuk mencari redha Allah. Maka setiap langkah dilangkahi macam dalam hadis Rasulullah dapat pahala. Orang yang buat niat dia untuk cari redha Allah, setiap perbuatannya sebenarnya pahala. Setiap langkahnya dia dapat pahala. Setiap langkahnya satu dosanya dihapuskan. Setiap langkahnya satu amalan dia, satu darjat dia ditinggikan. Dia duduk dalam masjid, dia untuk tunggu solat, itu pun dapat pahala. Tetapi sebaliknya, macam mana dalam ayat tadi Allah tegur, man kana yuridul ajilah, orang yang nakkan dunia semata, dalam rumah Allah pun dia tak akan terlintas untuk sebut subhanallah. Dalam rumah Allah pun dia boleh cerita perkara yang tak sepatutnya diceritakan di rumah Allah. Kenapa? Sebab semuanya bergantung pada hati kita. Apabila niat kita bukannya untuk mencari redha Allah, apabila niat kita bukannya untuk redhakan Allah, apabila niat kita bukan untuk kita berusaha untuk Allah redha dengan kita, dalam tempat yang baik pun kita boleh ungkapkan, katakan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Contohnya apa? Mengumpat. Contohnya apa? Ghibat. Contohnya apa? Berbincang mengenai keburukan orang lain. Kenapa? Sebabnya bila kita datang masjid tadi, niat kita bukan untuk redhakan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kebanyakan waktunya ajar para sahabat untuk sentiasa buat apa jua untuk mencari redha Allah. Dia kembalikan kepada apa? Kepada agama. Itu cara Rasulullah. Saya dah pernah sebut banyak kali. Contohnya bila sahabat cerita pasal keduniaan. Ya Rasulullah, saya dah untung, saya hari ni tak ada siapa kat Madinah ni lebih pandai berniaga daripada saya. Bila kita balik daripada peperangan Khaybar, saya dah buat jual beli, dah buat transaksi, dah jual dan beli. Dalam satu hari saya dapat beratus ribu dinar. Banyak. Satu dinar katakan RM700, RM800, berpuluh ribu, beratus ribu dinar. Maka Rasulullah pun dengar. Rasulullah tahu orang yang sedang bercakap sahabat ini dia seorang peniaga. Peniaga dia tak akan lepaskan peluang. Tapi tengok cara Rasulullah tegur. Rasulullah SAW kata, kamu nak tahu tak benda yang lebih berharga daripada kamu punya transaksi hari ini, keuntungan hari ini? Apa dia ya Rasulullah? Jadi Rasulullah ni pandai tackle, pandai tegur, pandai untuk ubah perhatian manusia daripada yang sementara kepada yang kekal abadi, daripada yang akan binasa kepada yang tidak akan binasa, daripada untuk keuntungan yang tiada nilai kepada keredaan Allah yang sangat bernilai. Rasulullah kata apa? Rakaatan, dua rakaat sebelum solat fardu subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Hari ini kita kejar dunia. Manusia itu kalau dia usaha banyak macam mana pun, harta dia banyak macam mana pun, hebat dia macam mana pun, pengaruh dia banyak macam mana pun, tidak ada orang yang boleh memiliki satu dunia. Sebab itulah dalam solat maghrib tadi apa kita baca dalam rakaat kedua, dimulakan, imam tadi telah mulakan dengan satu ayat. Khalaqallah, Allah telah menciptakan as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Allah ciptakan langit dan bumi. Langit yang kamu nampak, yang mana kamu tak akan mampu miliki. Bumi yang mana hasilnya kamu sentiasa berkejaran, bergaduhan, berbunuhan untuk dapat hasilnya. Apa Allah kata? Khalaqallah, Allah yang telah ciptakan. Jadi kenapa kamu mengemis selain daripada Allah?
Kenapa kamu lupa untuk cari redha Allah? Bumi yang kamu duduk, bumi yang kamu berkejaran untuk dapatkan hasilnya, siapa yang cipta? Khalaqallah, Allah telah cipta. Akhir ayat apa Allah sebut? Innafi, sesungguhnya di dalam apa yang dibacakan tadi, khalaqallah, bahawa bumi dan langit adalah ciptaan Allah, la ayah, ada petanda, petunjuk. Untuk apa? Lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Orang yang beriman, yang mana dalam hati ini ada Allah, maka dia tahu bahawa semua ini adalah milik Allah, maka dia tak akan kebelakangkan perintah Allah. Dia tahu apa yang dia dapat ini semuanya adalah dengan izin Allah. Apa yang dia usaha ini adalah dengan izin Allah, maka dia tak akan buat benda yang haram, dia tak akan ambil benda yang haram. Sebab itu Allah kata, dalam kamu duduk kat dunia ni pun kamu kena faham, bumi itu milik Allah. Tetapi kalau matlamat hidup kita, niat untuk kita hidup, untuk kita buat sesuatu bukannya untuk cari redha Allah, kita lupa semua ni. Kita sanggup ambil benda yang Allah larang, contohnya rasuah. Kita sanggup contohnya untuk beri benda yang haram, contohnya beri rasuah. Kita sanggup untuk ambil benda yang haram, contohnya ambil riba. Kenapa? Kerana kita nak tambahkan lagi sedikit harta kita. Kita lupa harta yang ada itu pun milik Allah, harta yang kita akan miliki itu pun milik Allah. Semuanya milik Allah, semua dunia ini milik Allah. Tetapi apabila dalam hatinya tidak ada Allah, maka Allah punya perintah akan diletakkan di belakang. Sebab itulah pengarang kitab kata apa? Rugi, rugi. Kat dunia pun dia rugi. Sebab harta yang sama itu akan menjadi beban bagi dia. Harta yang sama dia dapatkan daripada benda yang haram, daripada sumber yang haram, dia bagi pada anak dia, dia bagi pada isterinya, maka dia yang rugi. Sebab apa? Dengan sebab itu anak dia contohnya akan jadi anak derhaka. Masalah contohnya, isterinya contohnya akan buat benda yang dia tak suka. Sebab apa? Semuanya mula daripada dirinya, dia belakangkan perintah Allah. Datang waktu solat hampir habis, tak apa, meeting lagi sikit. Meeting yang mana tak tahu dia boleh dapat ke tak projek itu, disambut depankan, belakangkan perintah Allah. Kenapa? Sebab dalam hati kita tak ada Allah. Sebab itulah dalam ayat yang mana kita pernah baca sebelum ini, wa man arada al-akhirah, barang siapa yang nak akan akhirat, wa huwa mu'min, dan dia yakin, dia beriman akan janji-janji Allah, maka akhir ayat Allah sebut apa? فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah sangat bersyukur dengan amalan. Bayangkan, kita ni hamba. Maksudnya Allah sangat bersyukur. Ulama tafsir itu kata apa? Allah akan terima amalan kita. Kita bekerja untuk faedah kita, tetapi disebabkan dalam kerja kita tadi, dalam bisnes kita tadi, kita bawa perintah Allah. Datang waktu solat semuanya ke belakang, perintah Allah nombor satu. Maksudnya dalam hati dia nak cari redha Allah. Kana sa'yuhum mashkura. Allah bersyukur dengan pekerjaan kita, dengan amalan kita. Allah terima amalan kita. Dah kita dapat hasil daripada pekerjaan kita, dapat manfaat untuk diri kita, Allah tak perlukan duit kita. Dah kita dapat manfaat untuk diri kita, Allah bagi lagi pahala, Allah bagi lagi redha dia, Allah bagi lagi syurga dia. Kerana apa? Apabila matlamat seseorang itu adalah Allah. Sebab kenapa dunia ni sebenarnya tempat ujian. Allah letakkan contohnya kemewahan satu tempat, Allah letakkan contohnya kemasyhuran satu tempat, Allah letakkan contohnya pangkat satu tempat, Allah letakkan contohnya untuk kita redakan orang lain manusia satu tempat, Allah letakkan satu tempat. Kemudian Allah kata, kamu nak kejar yang ini ataupun kamu nak kejar redha aku. Jadi sebab itulah bersama dengan manusia Allah letak nafsu lagi. Dan Allah letakkan benda-benda saja di hadapan mata kita, Allah letak dalam diri kita nafsu. Luarnya ada lagi musuh syaitan. Tetapi kalau orang yang mampu untuk cari redha Allah, maka hakikatnya dia orang yang berjaya. Siapa orang yang berjaya? Allah sebut dalam Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Selamat daripada api neraka, dimasukkan dalam syurga. Faqad faz, itulah sebenarnya orang yang berjaya. Selagi mana kaki kita belum melangkah masuk dalam syurga, selagi itu kita belum berjaya. Macam mana kita nak tahu kita masuk syurga ke tak? Maka sampai detik nafas kita yang terakhir, itulah waktu untuk kita berusaha untuk redakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu malam ini, sebab tadi pengarang kitab sebut perkataan rugi. Kalau kita nampak, mereka lah orang yang mengejar dunia semata, adapun orang-orang yang rugi, disebut perkataan rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah Allah pun dia boleh cerita perkara yang tak sepatutnya diceritakan di rumah Allah. Kenapa? Sebab semuanya bergantung pada hati kita. Apabila niat kita bukannya untuk mencari redha Allah, apabila niat kita bukannya untuk redhakan Allah, apabila niat kita bukan untuk kita berusaha untuk Allah redha dengan kita, dalam tempat yang baik pun kita boleh ungkapkan, katakan benda yang Allah SWT tak suka. Contohnya apa? Mengumpat. Contohnya apa? Ribat. Contohnya apa? Berbincang mengenai keburukan orang lain. Kenapa? Sebabnya bila kita datang masjid tadi, niat kita bukan untuk redhakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kebanyakan waktunya ajar para sahabat untuk sentiasa buat apa jua untuk mencari redha Allah. Dia kembalikan kepada apa? Kepada agama. Itu cara Rasulullah. Saya dah pernah sebut banyak kali. Contohnya bila sahabat cerita pasal keduniaan. Ya Rasulullah, saya dah untung. Saya hari ni tak ada siapa kat Madinah ni lebih pandai berniaga daripada saya. Bila kita balik daripada peperangan Khaybar, saya dah buat jual beli, dah buat transaksi, dah jual dan beli. Dalam satu hari, saya dapat beratus ribu dinar. Banyak. Satu dinar katakan RM700, RM800. Berpuluh ribu, beratus ribu dinar. Maka Rasulullah pun dengar. Rasulullah tahu orang yang sedang bercakap sahabat ini dia seorang peniaga. Peniaga dia tak akan lepaskan peluang. Tapi tengok cara Rasulullah tegur. Rasulullah SAW kata, kamu nak tahu tak benda yang lebih berharga daripada kamu punya transaksi hari ini, keuntungan hari ini? Apa dia ya Rasulullah? Jadi Rasulullah ni pandai tackle, pandai tegur, pandai untuk ubah perhatian manusia daripada yang sementara kepada yang kekal abadi. Daripada yang akan binasa kepada yang tidak akan binasa. Daripada untuk keuntungan yang tiada nilai kepada kepada Allah yang sangat bernilai. Rasulullah kata apa? Dua rakaat sebelum solat fardu subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Hari ini kita kejar dunia. Manusia itu kalau dia usaha banyak macam mana pun, harta dia banyak macam mana pun, hebat dia macam mana pun, pengaruh dia banyak macam mana pun, tidak ada orang yang boleh memiliki satu dunia. Sebab itulah dalam solat maghrib tadi apa kita baca dalam rakaat kedua, dimulakan, imam tadi telah mulakan dengan satu ayat. Khalaqallah, Allah telah menciptakan as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Allah ciptakan langit dan bumi. Langit yang kamu nampak, yang mana kamu takkan mampu miliki. Bumi yang mana hasilnya kamu sentiasa berkejaran, bergaduhan, berbunuhan untuk dapat hasilnya. Apa Allah kata? Khalaqallah, Allah yang telah ciptakan. Jadi kenapa kamu mengemis selain daripada Allah? Kenapa kamu lupa untuk cari redha Allah? Bumi yang kamu duduk, bumi yang kamu berkejaran untuk dapatkan hasilnya, siapa yang cipta? Khalaqallah, Allah telah cipta. Akhir ayat apa Allah sebut? Inna fi, sesungguhnya di dalam apa yang dibacakan tadi, khalaqallah, bahawa bumi dan langit adalah ciptaan Allah, la ayah, ada petanda, petunjuk. Untuk apa? Lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Orang yang beriman, yang mana dalam hati ini ada Allah, maka dia tahu bahawa semua ini adalah milik Allah, maka dia tak akan kebelakangkan perintah Allah. Dia tahu apa yang dia dapat ini semuanya adalah dengan izin Allah. Apa yang dia usaha ini adalah dengan izin Allah. Maka dia tak akan buat benda yang haram, dia tak akan ambil benda yang haram. Sebab itu Allah kata, dalam kamu duduk kat dunia ni pun kamu kena faham, bumi itu milik Allah. Tetapi kalau matlamat hidup kita, niat untuk kita hidup, untuk kita buat sesuatu bukannya untuk cari redha Allah, kita lupa semua ni. Kita sanggup ambil benda yang Allah larang. Contohnya rasuah. Kita sanggup contohnya untuk beri benda yang haram. Contohnya beri rasuah. Kita sanggup untuk ambil benda yang haram. Contohnya ambil riba. Kenapa? Kerana kita nak tambahkan lagi sedikit harta kita. Kita lupa.
Harta yang ada, itu pun milik Allah. Harta yang kita akan miliki, itu pun milik Allah. Semuanya milik Allah. Semua dunia ini milik Allah. Tetapi apabila dalam hatinya tidak ada Allah, maka Allah punya perintah akan diletakkan di belakang. Sebab itulah pengarang kitab kata apa? Rugi. Kat dunia pun dia rugi. Sebab harta yang sama itu akan menjadi beban bagi dia. Harta yang sama dia dapatkan daripada benda yang haram, daripada sumber yang haram. Dia bagi pada anak dia bagi pada isterinya. Maka dia yang rugi. Sebab apa? Dengan sebab itu anak dia contohnya akan jadi anak derhaka. Masalah contohnya. Isterinya contohnya akan buat benda yang dia tak suka. Sebab apa? Semuanya mula daripada dirinya, dia belakangkan perintah Allah. Datang waktu solat hampir habis. Tak apa. Meeting lagi sikit. Meeting yang mana tak tahu dia boleh dapat ke tak projek itu disambut depankan, belakangkan perintah Allah. Kenapa? Sebab dalam hati kita tak ada Allah. Sebab itulah dalam ayat yang mana kita pernah baca sebelum ini, wa man arada al-akhirah, barang siapa yang nak akan akhirat, wa huwa mu'min, dan dia yakin, dia beriman akan janji-janji Allah, maka akhir ayat Allah sebut apa? فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah sangat bersyukur dengan amalan. Bayangkan, kita ni hamba. Maksudnya Allah sangat bersyukur. Ulama tafsir itu kata apa? Allah akan terima amalan kita. Kita bekerja untuk faedah kita. Tetapi disebabkan dalam kerja kita tadi, dalam bisnes kita tadi, kita bawa perintah Allah. Datang waktu solat semuanya ke belakang, perintah Allah nombor satu. Maksudnya dalam hati dia nak cari redha Allah. Kana sa'yuhum mashkura. Allah bersyukur dengan pekerjaan kita, dengan amalan kita. Allah terima amalan kita. Dan kita dapat hasil daripada pekerjaan kita, dapat manfaat untuk diri kita. Allah tak perlukan duit kita. Dan kita dapat manfaat untuk diri kita. Allah bagi lagi pahala. Allah bagi lagi redha-Nya. Allah bagi lagi syurga-Nya. Kerana apa? Apabila matlamat seseorang itu adalah Allah. Sebab kenapa dunia ini sebenarnya tempat ujian? Allah letakkan contohnya kemewahan satu tempat. Allah letakkan contohnya kemasyhuran satu tempat. Allah letakkan contohnya pangkat satu tempat. Allah letakkan contohnya untuk kita redakan orang lain manusia satu tempat. Allah letakkan satu tempat. Kemudian Allah kata, kamu nak kejar yang ini ataupun kamu nak kejar redha aku? Jadi sebab itulah bersama dengan manusia Allah letak nafsu lagi. Dan Allah letakkan benda-benda saja di hadapan mata kita. Allah letak dalam diri kita nafsu. Luarnya ada lagi musuh syaitan. Tetapi kalau orang yang mampu untuk cari redha Allah, maka hakikatnya dia orang yang berjaya. Siapa orang yang berjaya? Allah sebut dalam Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Selamat daripada api neraka, dimasukkan dalam syurga. Faqad faz, itulah sebenarnya orang yang berjaya. Selagi mana kaki kita belum melangkah masuk dalam syurga, selagi itu kita belum berjaya. Macam mana kita nak tahu kita masuk syurga ke tak? Maka sampai detik nafas kita yang terakhir, itulah waktu untuk kita berusaha untuk redakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu malam ini, sebab tadi pengarang kitab sebut perkataan rugi. Kalau kita nampak, mereka lah orang yang mengejar dunia semata. Adapun orang-orang yang rugi, disebut perkataan rugi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terangkan lagi di tempat yang lain di dalam suratul Kahfi. Siapakah orang yang rugi ini? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul, di dalam suratul Kahfi ayat 103. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal, adakah, nunabbihukum, aku beritahu kamu wahai manusia, bil akhsarina a'mala, siapakah orang yang paling rugi dia punya amalan? Siapa paling rugi? Kita kalau rugi bisnes, macam saya kata tadi, ada peluang lagi. Itu yang berlaku kat dunia ni. Orang selalunya dia jarang berjaya pada kali pertama. Dia apa? Oh, buka bisnes pertama, rugi. Buka bisnes kedua, rugi. Buka bisnes ketiga, rugi. Kadang-kadang sampai bisnes ke-10, ke-11 baru dia berjaya. Allah nak ajar kita. Sebenarnya hakikatnya orang yang dia nak cari Allah, dia dijadikan semua ini sebagai jambatan untuk dia kenal Allah. Bayangkan untuk dapat benda yang sementara,
Benda yang sebenarnya sementara kita akan tinggalkan. Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, manusia berkata mali mali, dalam bank ini harta saya, kereta ini harta saya, rumah saya 10 biji ini harta saya. Rasulullah beritahu apa? Manusia selalu berkata mali mali, harta aku. Walhal apakah harta sebenarnya? Apa yang dia makan masuk dalam perut, itu baru harta dia. Apa yang dipakai, baju itu dah jadi lusuh, orang lain tak boleh pakai, itu baru harta dia. Apa yang tunggangan dia pakai sampai dalam hadis sebut maksudnya binatang, sampai binatang itu mati dah tak ada orang lain boleh tunggang binatang itu baru kenderaan dia. Yang selain itu sebenarnya bukan milik dia, milik siapa? Itu milik dia punya waris, anak dia, isteri. Sebab bila dia mati, tidak ada satu benda ini pun yang akan bersamanya ke dalam syurga. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT. Siapa orang yang rugi? Pengarang kitab sebut orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Itulah dia siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang mana dia rugi dia punya amalan di dunia ini. Dahlah dia buat benda yang mana Allah tak reda. Wa hum yahsabun, tetapi dalam sangkaan dia annahum yuhsinuna sun'a, dia buat benda yang baik. Ini yang malang. Dia sangka dia buat benda yang baik, tetapi sebenarnya amalan dia tidak diterima oleh Allah. Dan ini kita kena berhati-hati. Sebab apa? Amalan kita semuanya bergantung pada niat kita. Macam contoh tadi, kita datang ke rumah Allah. Kenapa kita datang? Masa saya keluar rumah tadi untuk datang solat maghrib, kenapa saya datang? Adakah saya keluar tadi sebab semata-mata nak penuhi saya punya adat? Memang setiap kali bila balik kerja saya datang masjid. Ataupun sebab saya datang masjid tadi saya nak redakan Allah. Beza. Orang yang mana apabila niat dia untuk redakan Allah, tidak ada benda yang nampak kecil pada pandangan dia. Dia nampak semua benda baik. Dia nampak contohnya datang dalam kaki tadi ada benda dekat tengah jalan, maka dia alihkan. Sebab apa? Dia datang untuk cari redha Allah. Rasulullah SAW bersabda apa? Selemah-lemah iman. Apa dia? Apabila seseorang itu dia nampak benda yang boleh mengganggu orang lain di tengah jalan, dia kalihkan. Itu selemah-lemah iman. Kenapa selemah-lemah iman? Sebabnya ulama hadis beritahu nak tunjukkan. Contohlah, ada benda tengah jalan ganggu manusia, duri. Dia kena tunduk, alihkan. Perlukan perbuatan. Maksudnya benda selemah-lemah iman pun perlukan perbuatan. Maka apatah lagi untuk iman yang paling kuat, untuk kita berusaha untuk Allah redha dengan kita. Berapa banyak amalan perbuatan yang kita kena buat. Rasulullah beritahu pun, selemah-lemah iman orang yang mana apabila dia nampak benda yang mengganggu di tengah jalan, nampak ayat tengah jalan, nak pergi ke masjid ni, ya Allah, aku nak cari redha kau ya Allah, parking kereta tepi jalan, alihkan benda yang boleh mengganggu orang lain. Nampak tengah jalan, tengah bawa kereta nak pergi rumah Allah, nak pergi masjid ni, ada masa lagi. Ada orang, contohnya orang tua nak melintas jalan, dia berhenti. Bukan makin laju, nampak orang tak melintas, lagi dia bawa laju. Jadi sebenarnya berbeza. Kalaulah kita buat sesuatu untuk kita cari redha Allah, maka sebenarnya tidak ada satu amalan pun kita anggap remeh. Tetapi kalau kita keluar rumah kita untuk datang ke masjid contohnya, tak ada niat, kenapa keluar? Keluar je lah. Maka dia tak akan nampak benda tengah jalan. Tak apa, nanti adalah orang yang buat. Nampak ada orang nak melintas, dah ni jauh lagi, laju dia tekan minyak. Nampak ada orang nak perlukan pertolongan, dia buat tak tahu. Kenapa? Sebab niat dia bukan untuk mencari redha Allah. Walaupun kadang-kadang dekat tempat yang baik, dalam masjid. Dalam masjid kan dekat tempat yang baik. Kadang-kadang dalam Masjidil Haram. Kenapa boleh ada lagi orang yang mencuri contohnya? Kenapa? Sebab walaupun tempat yang baik, tetapi apabila hati manusia itu dia bukan untuk mencari redha Allah, maka tempat pun tidak boleh mengubah jiwanya yang rosak. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu niat dia untuk mencari redha Allah, dekat mana dia berada pun dia akan fikir bagaimana Allah boleh redha dengan. Contoh,
Contoh dekat tempat yang manusia penuh lalai daripada Allah. Contoh tempat dekat shopping complex. Sabda Rasulullah SAW, abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka adalah pasar-pasar. Kenapa? Dekat pasar-pasar manusia jarang sekali boleh ingat Allah. Tetapi sebab niat dia, tujuan dia, matlamat dia buat apa untuk lebarkan Allah, maka dia pun ingat, oh Rasulullah SAW ada beritahu, barang siapa yang baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dapat alf hasanah, 1 juta pahala, satu perkataan. Kenapa? 1 juta pahala dengan satu perkataan. Kenapa? Disebabkan tempat itu kebanyakan waktu orang memang langsung teringat Allah. Dia boleh ingat Allah. Allah hargai, Allah beri dia pahala yang banyak. Sebab itulah tuan-tuan, adab mendekatkan diri pada Allah maksudnya apa? Apa jua benda yang kita buat, kadang-kadang kita ingat, kita nampak zahir kan? Kita kena nak tengok juga pada batin kita. Apa jua kita buat, memang kita pergi tempat kerja, alhamdulillah, bawa akan sekali perintah Allah di tempat kerja kita. Kita sedang berbisnes, bawa sekali perintah Allah di dalam bisnes kita. Berapa banyak umat yang terdahulu, contohnya umat kaum Madian. Kenapa kaum Madian diazab oleh Allah? Satunya sebab mereka tidak jujur dalam bisnes. Jadi kadang-kadang apabila kita lupa untuk bawa perintah Allah, maka sebenarnya kita adalah orang yang rugi. Sebab itulah dalam surah Al-Kahfi apa Allah sebut? Alladzina qalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang mana sebenarnya Allah tak terima amalan dia. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tetapi dia menyangka bahawa Allah terima amalan dia. Ulama tafsir beritahu apa? Orang sangka dia buat baik, tetapi sebenarnya Allah tak terima amalan dia. Contohnya, dia buat-buat kerana menunjuk. Contohnya, dia buat-buat, contohnya dia memang tak baik, maka Allah tak terima. Maka ulama tafsir beritahu, fikir-fikirkanlah untuk orang yang memang dia tahu dia buat salah, tetapi dia lagi langgar perintah Allah. Apakah balasan untuk orang sebegitu? Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sentiasa berfikir untuk kita mencari redha Allah. Sebab itulah niat itu penting. Niat itu penting. Selagi mana kita ingat, kadang-kadang kita nak tidur, niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu diberi pahala dan ianya sah berdasarkan niat. Contoh kita nak tidur, ya Allah, aku nak tidur ini, tapi niat aku, bagaimana dengan tidurku ini, esok hari kelak aku ada kekuatan untuk beribadah pada diri kau. Tak sampai 1 minit pun dapat pahala tidur tadi. Dengan buat ikut cara Rasulullah, ambil wudu, baca doa, baca 3 kul, maka dapat pahala. Tidur kita berapa jam? Kadang-kadang manusia tidur 8 jam, 10 jam, kalau waktu cuti kadang-kadang sampai 12 jam. 12 jam itu di dalam redha Allah dapat pahala Allah. Jadi sebenarnya untuk buat baik ini tak perlukan keluarkan modal yang banyak. Cuma ini semuanya bergantung pada hati kita. Sebab itulah kita kena sentiasa fikir untuk kita redakan Allah. Sebabnya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, sebenarnya kita ini, Allah terlalu penyayang sangat kat kita. Kenapa? Kalaulah Allah jelaskan, zahirkan semua aib-aib kita, kadang-kadang isteri kita, anak-anak kita pun tak nak duduk satu rumah dengan kita. Tapi kenapa anak kita dia boleh duduk dengan kita, isteri kita boleh duduk dengan kita? Hakikatnya kebanyakan aib kita Allah Subhanahu wa taala duduk. Jadi sepatutnya kita lebih bersyukur pada Allah, bukan kita semakin kufur pada nikmat Allah. Syukur yang paling rendah apa ulama tafsir beritahu? Apabila kita buat semua nikmatnya Allah bagi itu ikut kehendaknya. Ada tangan, apa yang Allah nak dengan tangan saya ini? Tolong orang, bantu orang, jangan sakiti orang. Al-Muslim, bukan Al-Mu'min, Al-Muslim lebih rendah daripada orang beriman. Al-Muslim, orang Islam itu apa sabda Rasulullah? Man salimal muslimuna, barang siapa yang boleh jaga dia punya apa? Bil lisan, lidah dia daripada sakiti orang lain. Wa yadihi, tangan dia, perbuatan dia daripada menyakiti orang lain. Memang kadang-kadang tangan itu kita boleh jaga. Kita tak ada pukul orang, kita tak ada sepak orang, kita tak ada, tapi
Lidah ini yang susah. Sabda Rasulullah SAW, "Ana za'im." Aku beri jaminan syurga untuk siapa? Untuk orang yang boleh jaga dua benda. Apa itu? Dia boleh jaga di antara dua rahang dia. Siapa boleh jaga di antara dua rahang dia? Lidahnya. Dan siapa boleh jaga di antara dua peha dia? Kemaluannya. Rasulullah SAW jamin syurga. Dan ini yang susah. Sebenarnya tak susah. Sebenarnya berbalik kepada niat kita tadi. Kalau ada apa jiwa kita buat sebenarnya untuk mencari redha Allah, maka senang untuk kita jaga kedua-duanya. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak gunakan lidah kita, gunakan kita punya apa yang ada di antara dua peha kita bukan untuk redha Allah. Sebab itulah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda apa? Seseorang yang bersama dengan isteri dia itu pun ibadah. Kenapa ibadah? Sebab dia bawa ikut kehendak Allah, ikut cara Rasulullah SAW. Dia baca doa. Itu pun ibadah. Sahabat kena kejut, "Wahai ya Rasulullah, itu nafsu ya Rasulullah." Rasulullah pun kata itu pun ibadah. Sebab apa? Dia ikut apa yang Allah nak daripadanya. Hanya untuk isteri dia tak buat berzina dan lainnya. Itu pun ibadah. Sebenarnya semuanya bergantung kepada matlamat. Kenapa saya hidup kat dunia ni? Semuanya bergantung kepada tujuan kita. Sebab itulah Rasulullah SAW ikut perenggan yang kelima. Pengarang kitab dia bawa satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, setiap amalan bergantung kepada niat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Dia punya bahasa Arab apa dia? Innamal a'malu, hanya sahaja amalan itu niat, bergantung kepada niat. Hadis sebut perkataan jamak niat. Maksudnya kadang-kadang dengan satu amalan kita boleh dapat pahala yang banyak apabila niat kita banyak. Niat kita banyak. Contoh macam tadi kita nak datang ke rumah Allah, niat dia untuk redhakan Allah, niat dia untuk jaga solat, niat dia contohnya kalau kita jumpa orang kita nak bantu dia, niat dia untuk kita sedekah bila kita sampai masjid, niat dia boleh buat macam-macam niat dengan satu amalan. Innamal a'malu, hanya sahaja amalan itu diberikan jalan berdasarkan niat. Lagi banyak niat kita buat untuk satu amalan, lagi banyak pahala kita boleh dapat. Seterusnya pada kita bawakan hadis tersebut, Rasulullah SAW telah bersabda, setiap amalan bergantung kepada niat. Setiap orang akan dapat apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan itulah dia akan dapat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda apa? Barang siapa hijrahnya semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan dikira kerana Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa berhijrah kerana dunia atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya hanyalah kerana apa yang diniat atau dihajatkan. Hijrah maksudnya tarkul watan, meninggalkan tempat tinggal. Bukan satu benda yang mudah. Nak pindah daripada satu rumah ke rumah yang lain pun satu benda yang berat kadang-kadang. Rumah ni banyak nostalgia lah, rumah ni. Hijrah, tinggalkan negara, tinggalkan tempat tinggal, tinggalkan kampung. Maka Rasulullah kata, walaupun itu amalan yang susah, macam mana para sahabat buat, dia tinggalkan Mekah. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, "Bila hijrah ba'dal yaum." Selepas pembukaan kota Mekah dan ada lagi hijrah meninggalkan tempat. Sebab apa? Pergi mana-mana pun insya-Allah untuk amalkan Islam mudah. Tetapi sahabat apabila mereka tinggalkan Mekah, kebanyakan dia tinggalkan semua sehelai sepinggang. Abdurrahman bin Auf, harta dia banyak, ditinggalkan kerana Allah. Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu ditinggalkan hartanya kerana apa? Hijrah kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda apa? Hijrah itu benda yang mulia. Hijrah itu benda yang susah. Hijrah itu benda yang sangat susah dibuat. Tetapi itu pun bergantung pada niatnya. Kalau niat dia berhijrah tinggalkan tempatnya kerana Allah, kerana Rasul, maka dia akan dapat kebaikan. Tetapi kalaulah hijrahnya untuk dunia ataupun perempuan yang ingin dikahwininya, dalam ini Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim disebut, kenapa Rasulullah SAW dalam hadis sebut perempuan, padahal perempuan termasuk dalam dunia? Kerana nak beri amaran, nak beri kebanyakan manusia dia akan tewas sama ada dengan dunia, dan lagi banyak orang tewas disebabkan wanita.
Jadi Rasulullah SAW beri amaran bahawa berhati-hati dengan dunia dan berhati-hati dengan wanita, kerana banyak manusia sebelum kita dah binasa, dah tewas disebabkan dua pujian ini. Maka sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berhijrah kerana dunia atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu takkan dapat redha Allah. Tetapi dapat apa? Dia akan dapat apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam perenggan yang ke-6, kita teruskan. Pengarang kitab menulis, Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada amalan jika tiada niatnya. Dan inilah yang sebenarnya. Seseorang itu kalau dia solat, dia tak ada niat solat maghrib ke solat isyak ke, tak ada, dia angkat takbir je, Allahu Akbar. Perbuatannya baik, tetapi dia tidak dapat pahala. Kenapa? Niat itu penting untuk setiap amalan. Amalan yang baik, kalau tiada niat, maka sebenarnya itu tidak dapat pahala. Mungkin dia akan dapat benda lain, Allah akan murahkan rezekinya ataupun apa, tetapi tidak ada pahala untuknya di sisi Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, tiada amalan jika tiada niatnya, maksudnya dia tak akan dapat balasan keredaan Allah, pahala daripada Allah untuk apa jua amalan dia yang dia buatkan, kalau tiada niat daripada pihaknya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak datang dari lemah diri saya sendiri dan kekurangan ilmu saya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan langkah-langkah kehidupan kita setiap hari, bagaimana fikir kita, risau kita, matlamat kita, untuk kita redakan Allah. InsyaAllah yang lain Allah akan mudahkan untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.